Kedai Emas Haja Sofia, nomor 2, hadapan Balai Polis, Jalan Jitra, Kodiam Kedah, Darul Aman, menawarkan barangan emas dan permata dengan fashion yang terkini. Membeli emas terpakai dan juga serat pajak dengan harga yang tinggi, menerima tempahan dan juga membaiki barang-barang emas, swasta dan juga perak. Berlangganlah sekarang ke Kedai Emas Haja Sofia. Dapatkan dengan potongan 30%. Dengan setiap pembelian RM500 ke atas, anda berpeluang mendapat cabutan bertuah barangan elektrik. Berlangganlah sekarang. Kedai Emas Haja Sofia, nomor 2, hadapan Balai Polis, Jalan Jitra, Kodiam Kedah, Darul Aman. Jangan ketinggalan bersama menyuburkan ekonomi ummah. Mengimani bahawa Islam adalah din yang lengkap dan sempurna, sesuai lagi mampu dipraktikkan sepanjang zaman dan tempat. Meyakini kesejahteraan dan kebahagiaan yang hakiki hanya akan dikecapi dengan Islam yang bertunjangkan Al-Quran, hadis, ijma' dan qiyas. Sesuatu yang hanya bergantung pada akal semata-mata adalah sesat lagi menyesatkan. Mengisafi perjuangan dan usaha gigih almarhum ayahanda Ustaz Haji Fadil Muhammad Nur untuk mendaulatkan Islam sekaligus membenteras kezaliman, menegak keadilan, memberi kesejahteraan kepada ummah seluruhnya mesti diwarisi dan diteruskan. Menyedari bahawa UMNO dan Barisan Nasional serta sekutunya terus-menerus membelakangi Islam yang syumul, menghina dan membiarkan penghinaan kepada Islam, mengelirukan dan menyesatkan rakyat dengan Islam hadari, malah tanpa rasa segan dan silu dan malu menaja, menganjur, menyokong dan membela pelbagai kemungkaran dan kemaksiatan serta menzalimi rakyat. Maka dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, bahawasanya kami rakyat Malaysia yang berkumpul pada hari ini 30 Mei 2005 bersamaan dengan 21 Rabiul Akhir 1426 di dataran komplek Muassasah Darul Ulum PAS Kedah. Kami berikrar dengan keimanan yang mendalam redha Allah adalah Tuhan kami, redha Islam adalah agama kami, redha Nabi Muhammad adalah utusan Allah, jihad adalah jalan kami, mati syahid adalah cita-cita kami. Kami berikrar dengan penuh kesedaran dan keinsafan mewarisi dan meneruskan perjuangan almarhum ayahanda kami Ustaz Fadil Haji Muhammad Nur untuk tetap mempertahankan akidah dan kesucian Islam, memantap dan mempertingkatkan kefahaman dan amalan kami dan rakyat terhadap Islam, tegas menolak kesesatan Islam hadari dan menentang
apa jua bentuk penyelewengan dan kekeliruan terhadap Islam. Gigih tanpa jemu mendekati rakyat dan mengajak rakyat mendaulatkan Islam, menentang kezaliman, menegak keadilan, menyatu padukan ukhuwah di kalangan seluruh umat Malaysia untuk menempuh serangan terhadap Islam. Galang gantinya adalah masa kami, harta kami, darah kami, dan nyawa kami. Yang pasti, Islam tetap tinggi dan agung, lagi unggul. Wabillahi taufiq, wassalamu warahmatullahi wabarakatuh. Sekian. Terima kasih pemuda-pemuda kita, dan terima kasih pada tuan-tuan dan puan-puan yang turut sama berdiri dan berikrar untuk meneruskan perjuangan ini, insya-Allah. Hormatnya mempersilakan yang berbahagia Profesor Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk menyampaikan ucapan dia. Masa tak terhad, Profesor. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi anzala ala 'abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladun wa yubashshiril mu'minin. Wa shalli wa sallim ala rasulihil karim wa ala ashabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pengacara yang dikasihi sahabat saya Ustaz Azizan, Ustaz Mahfuz, Presiden Parti Keadilan yang tercinta Dr. Azizah. Itulah satu-satunya isteri saya buat sementara waktu. Pemimpin-pemimpin PAS, keadilan, tuan-tuan guru, saudara-saudari yang saya muliakan. Alhamdulillah, kita panjatkan setinggi-tinggi syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan dapat bersama-sama pada malam ini. Dan seperti mana disebut oleh rakan-rakan kita tadi, memang malam ini malam kita memperingati jasa pejuang, pemimpin, guru dan sahabat almarhum Ustaz Fadil Noor. Saya tentulah secara peribadi rasa kehilangan besar, tetapi seperti mana disebut oleh Saudara Mahfuz dan Ustaz Azizan tadi, juga Azizah, kita kenang tokoh dan pejuang ini bukan sekadar membuat kenyataan dan menyingkap lembaran sejarah, tetapi untuk memahami, menghayati perjuangannya. Sebab itulah saya nak memanfaatkan waktu ini untuk mengingatkan kita bersama bahawa tokoh datang dan pergi, tetapi semangat roh perjuangannya itu harus sebati. Memang ramai orang Kedah lebih kenal dan lebih lama dengan Ustaz Fadil. Saya kenal sejak saya di Universiti Melaya lagi. Sering ke Ma'had Mahmud, jumpa Ustaz Bakar Awang, Tok Guru Bakar Awang ada bersama kita, marhum Ustaz Ni'mat Yusof, Ustaz Fadil Noor marhum, dan Syekh Hazmi Ahmad masa itu Qadhi Litar.
Jadi macam satu rangkaian mereka ni yang membantu pergerakan pelajar Islam, ABIM, sehingga kita memujuk Ustaz Fadil untuk pindah ke Kuala Lumpur kerana kita tengok keupayaan dia, ketokohan dia, kebijaksanaan dia dalam menangani beberapa masalah, dan kita memerlukan kepimpinan dia. Beliau bersetuju dengan Kak Jah dan keluarga pindah ke Kuala Lumpur dan bersama-sama dalam pimpinan ABIM. Dan saya tentulah jadikan beliau sebagai naqib, walaupun dari segi jawatan saya presiden dan Ustaz Fadil itu timbalan presiden, tapi dia naqib saya, dia guru saya, dan dia sahabat saya. Dia bersama masa saya berkahwin dengan Azizah. Malam pertama, malam pengantin pun dia tidur rumah saya. Pagi tu dia masa imamkan solat subuh, dia baca panjang. Saya nak berdiri lama tak boleh. Ustaz Fadil tu dia usik saya macam tu. Cara dia usik dia tu. Adakah malam pertama kita dia baca subuh, bahasa aja baca punya panjang. Nak dia kata nak uji iman kita kuat ke tak? Kemudian bila dapat anak yang pertama, Nurul Aizah, dia ialah alhamdulillah mulut, dan teruslah sampai dia memimpin PAS dan saya memimpin UMNO. Tu dia mula renggang sikit. Tapi seperti mana yang kita tahu, dalam renggang pun kecintaan dan persahabatan tak pernah putih. Kita tidaklah boleh semuanya umumkan, kerana kadang-kadang saya pun ada masalah kerana masa itu pemimpin UMNO dia curiga kalau kita duk berjumpa Ustaz Fadil kekap. Dan kawan-kawan dalam PAS boleh tanya banyak dengan Ustaz Fadil pasal apa rapat sangat. Tapi kita banyak bincang dan kita faham, walaupun Ustaz Fadil tak pernah kata dia restui atau setuju bila saya menjariti UMNO. Itu saya nak jelaskanlah. Tapi dia kata dia hormat keputusan saya, dan dia tahu saya ikhlas dalam usaha saya membuat perubahan, dan dia kata kena jaga supaya jangan silap. Tetapi seperti mana saya sebut di muasasah dulu, satu peringatan dan nasihat Ustaz Fadil tak pernah saya lupa ialah hari saya bincang dengan dia panjang. Satu hari suntuk daripada pagi sampai petang sebelum saya buat keputusan mengumumkan penyertaan saya dalam UMNO. Beliau setelah kita ambil keputusan, dia hanya mengatakan, Anwar, enta kena jaga, sebab kalau enta tegas dalam UMNO ni, mereka akan khianati enta. Itu pada tahun 82. Dan dia ulang tu semasa pertandingan tahun 87, masa saya letak jawatan Ketua Pemuda UMNO dan bertanding sebagai naib presiden. Dia kata beringat, takut saat ni mereka pemain dah khianati anta. Kemudian 97, bila mula ura-ura dengan ketegangan hubungan saya dengan Tun Dr. Mahathir, dia datang ke rumah saya di Bukit Daman, di rumah rasmi masa tu, rumah Timbalan Perdana Menteri, sebelah rumah Seri Perdana, rumah Perdana Menteri. Dan dia kata dia bimbang kerana dia rasa ada berita dan ada desas-desus mereka akan khianati saya. Saya cuma jawab, tak apalah Ustaz, tak apalah, kita beringat, tak apa, pelan-pelan lah, kita cubalah. Sebab itu bila saya dipecat
dizalimi. Beliau adalah di antara tokoh yang paling awal yang datang memberikan simpati dan jaminan untuk membela saya dan menjaga Azizah dan anak-anak saya. Mana dalam dunia ni dengan pengalaman kita nak cari sahabat macam ini? Dia tidak pernah menggunakan persahabatan dengan saya untuk minta apa-apa, kerana beliau tahu beliau adalah pemimpin PAS dan dia jaga maruah dan prinsip perjuangan PAS. Di samping itu dia tak pernah melupakan bahawa atau cuba merenggangkan hubungan akrab dan persahabatan di antara kita. Saya nak bagi contoh bila berlakunya beberapa peristiwa seperti Memali. Bila peristiwa Memali berlaku, saya masa itu Menteri Pertanian. Memang suatu tragedi, satu malapetaka, satu kezaliman. Saya dapat lihat dan menonton video asal yang tidak dipotong, yang tidak, bukan yang ditunjukkan di televisyen, tapi yang asal. Saya cukup rasa sedih. Dan bila diberikan penjelasan dalam mesyuarat jemaah menteri berikutnya dengan Ketua Polis Negara pada masa itu, Tun Hanif Umar, yang sekarang ini Timbalan Pengurusi Syarikat Perjudian Genting, saya tanya, pasal apa sampai kena macam ni? Tak boleh sabar sikitkah cari penyelesaian lain? Masa itu lagi Perdana Menteri dia nasihatkan saya, dia kata ini soal keselamatan. Tetapi satu perkara yang ada kaitan dengan PAS dan Ustaz Fadil ialah Perdana Menteri masa itu Tun Mahathir, dia panggil saya lepas mesyuarat di bilik mesyuarat jemaah menteri. Dia kata, Anwar, you ada hubungan lagi dengan Ustaz Fadil kan? Saya kata, ya. You boleh tak hubungi dia dan bagi tahu Ustaz Fadil, kita tak tuduh PAS terlibat, dan kita minta Ustaz Fadil bersama-sama bagi kerjasama supaya sederhanakan, jangan timbul tegang di antara orang Melayu, terutama di daerah Kedah. Tapi saya pegang kalimat dia kerana dia kata kita tidak pernah menuduh PAS sebagai terlibat dalam mencetuskan tragedi ini. Saya pun hubungi Ustaz Fadil. Ustaz Fadil tentulah dia kata sedih, dia kata, Anwar, tapi ni ramai yang mati ni. Betul kita boleh selesai, tapi ni yang macam ni macam mana? Saya jawab, saya kata saya nak sampaikanlah macam ni, tapi macam mana pun Ustaz, benar dia dah berlaku, kita kena carilah. Janganlah timbul ketegangan sampai kalau boleh sampai tumpah darah di antara orang kita. Ustaz Fadil dia kata tang tu dia setuju, tapi tang kezaliman ni dia tak boleh terima dan maafkan. Sama ada PAS dituduh atau tidak, kata dia, itu perkara kedua. Kezaliman itu tak boleh kami terima. Tapi selesai di situ. Bila saya di penjara menjelang pilihan raya 99, pegawai-pegawai penjara yang kebanyakannya memang simpati dengan kita menceritakan kepada saya bahawa isu Memali itu dihidupkan semula, dibangkitkan semula, dan dituduh PAS sebagai pencetus peristiwa Memali. Jadi ternyata suatu pendustaan besar yang berlaku.
saya cuba menulis dan memberikan penjelasan yang diterbitkan dalam Harakah. Tapi ini menunjukkan bagaimana hubungan saya dengan Ustaz Fadil dan bagaimana terbukti sanggupnya pemimpin UMNO 10 tahun setelah perkara itu berlaku masih sanggup menipu semata-mata kerana nak tunjuk kepada orang Islam dan orang bukan Islam bahawa PAS ini adalah parti yang bahaya yang mencetuskan pergaduhan. Walhal saya diberitahu oleh Perdana Menteri pada masa itu minta saya sampaikan kepada pemimpin PAS bahawa PAS tidak terlibat dalam apa-apa peristiwa keganasan. Sebab itulah saya ambil kesempatan pada malam ini untuk bagi penjelasan. Dan jadi kalau ada ketelanjuran, apatah lagi setelah saya tahu betul bagaimana Ustaz Fadil dan keluarga dan pimpinan PAS seluruhnya, Tuanku Haji Hadi, Tuanku Ning Aziz, sampailah di sini Ustaz Azizan dan lain-lain, begitu sekali membantu, mendoakan, membela nasib saya dan keluarga. Saya tentulah ucapkan bukan sedikit terima kasih, jazakumullah khairan kathiran. Dan kalau ada ketelanjuran yang dulu-dulu tu, minta maaf dulu. Kita sekarang mau menuju ke depan. Apa dia keistimewaan Ustaz Fadil ni? Tentulah pimpinan PAS lebih olah. Tapi saya lihat kesederhanaannya, kematangannya, kesabaran dia. Dia dapat lihat fokus perkara yang lebih luas dan lebih besar. Prinsip dia tidak bergoyang, tetapi dia dapat lihat, dapat meneka kepentingan perjuangan politik baik PAS, orang Melayu, orang Islam dan rakyat Malaysia yang cukup jauh. Sebab itu dalam perundingan dan perbincangan itu sangat mudah. Dia nampak zahir dan cukup sebati dengan prinsip perjuangan yang saya sebutkan tadi. Dan bila ada kezaliman berlaku baik di Malaysia, baik di India, baik di Myanmar, di mana saja, apatah lagi di Palestin atau di Iraq sekarang, jiwanya itu memberontak. Tetapi hubungan kerjasama, keselesaannya dengan orang Islam dan bukan Islam, dengan penganut Islam, penganut Kristian, penganut Buddha dan Hindu, nampak cukup tenang, tidak menimbulkan apa-apa masalah. Ini kebijaksanaan dan kekuatan dia. Prinsipnya tegap, kebijaksanaannya itu dapat menunjukkan dan menonjolkan ketokohan dia sebagai tokoh Malaysia selain sebagai tokoh umat Islam. Saya harap terutama anak-anak muda cuba mengimbau pemikiran beliau, cuba menggali khazanah pemikirannya dan menghayati prinsip perjuangannya, kesabarannya dan kebijaksanaannya. Saudara-saudari, izinkan saya menyentuh perkembangan politik semasa sekarang. Memang saya di dalam UMNO dulu memang kerja sungguh-sungguh. Kalau istilah orang Kedah kata pulun sungguh-sungguh. Kerana saya yakin bahawa perubahan ke arah kebaikan termasuk mempertahan dan memartabat kedudukan Islam di negara ini kita boleh lakukan melalui UMNO. Kita gunakan kesempatan merombak beberapa sistem yang wujud, termasuk sistem pendidikan. Wujudkan institusi. Bila nampak rasuah mula merebak, kita cuba perkenalkan akta membatas rasuah. Orang tak boleh kata saya tak ikhtiar sehabis-habisnya.
Bahkan dalam beberapa tempat saya lawan PAS. Karena saya kata PAS lawan terang. Kita bawa perubahan dari dalam, dan PAS patut bagi kesempatan kepada kita bawa perubahan dari dalam. Berempas pulai sampai macam Ustaz Izan kata, dia pula garang, cengih. Jumpa saya kadang-kadang tak apa nak senyum. Tapi saya tahu ikhlas dan baik dia tu. Saya tahu dalam beberapa majlis, kalau pergi ke Universiti Kebangsaan yang ada, kalau menteri lain pergi dia tak hadir. Tapi saya pi, walaupun dia buat com-com tu, dia pi juga. Jadi ada juga kaitan tu sikit. Tapi maklumlah kawan garang. Siapa tak tahu kata Ustaz Izzat tu garang, tak garang. Tapi lah ni jantung ni dia slow sikit lah. Mudah-mudahan kita doa bagi selamat insya-Allah. Tapi setelah cuba, nyata pimpinan UMNO umumnya tidak dapat menerima perubahan ini kerana masalah akhlak, masalah rasuah, masalah kedangkalan pemahaman tentang agama, masalah fulus yang menyebabkan mereka cuai. Sebab itu bila saya bentangkan akta rasuah, pindaan akta rasuah ini yang lebih disenangi oleh pembangkang pun, sepatutnya semua orang yang tak setuju dengan rasuah ini sokong. Tapi setengah daripada jemaah menteri tak setuju. Saya masa tu pangku Perdana Menteri. Mereka report kepada Perdana Menteri yang ada di London. Perdana Menteri pun telefon ke saya, Anwar, nampak mereka tak setuju ni pasal banyak apa-apa peruntukan. Saya kata tak apalah, saya tengok balik lah. Tak setuju pasal apa? Ada peruntukan mengatakan kalau kamu semasa jadi menteri atau penguasa kumpul harta yang banyak dan kekayaan yang banyak, lepas itu pencen 5 tahun 10 tahun, kalau kita dapat bukti kekayaan itu diambil masa jadi penguasa, kita akan ambil tindakan. Yang tu dia takut sangat. Kalau tak rasuah takut apa? Yang takut ni sebab kita rasuah. Sebab itu kalau tidak, orang ni menteri-menteri, saya boleh berani sebut, tengok, bukan saja menteri ada sekarang, had dulu, had berhenti. Tun Daim ada siasat langsik tu sikit banyak pelahap tu, ya, menterdarah hak orang, penyamun tarbus. Betul. Macam mana kita tak marah? Orang kata kasar. Tak kasar macam mana? Kita duduk pegang kuasa ni nak bela nasib rakyat daripada tradisi membela rakyat. Saya ingat lagi 82. Saya apa hafal bersih cakap amanah. Bersih apa bersih songlap dan sapu bersih. Tradisi membela rakyat, orang tradisi membolot hak orang. Jadi sebab itu kita kata kita kena buat undang-undang. Jadi orang tu takut. Berhenti, dia tak tunjuk lagi. 5 tahun kemudian baru nampak. Mahligai sana, mahligai di sini. Menentang. Jadi bila saya bentang dalam mesyuarat jemaah menteri, saya kata, saya dengar ada tuan-tuan ada tak bersetuju, tapi benda ni benda yang semua orang yang tak suka rasuah mesti setuju. Dan oleh kerana semua tuan-tuan dan perempuan yang ada situ, puan masa tu, tak setuju dengan rasuah, tuan-tuan tak ada masalah kot. Orang dia kata betul. Jadi oleh kerana itu lulus. Dalam saya lulus, dia berpedai lepas tu. Tak berani cara depan, maka dia buatlah fitnah dan sebagainya. Ini saya tak maulah panjang bab itu, tetapi saya bangkitkan dari masa ke semasa kerana hal ini kenyataan, bukan saya yang buat fitnah. Bila saya sebut tentang syarikat Real Mile yang punya, yang kontrol Straits Times, Berita Harian, TV3, yang mereka ada pulun tak antu arah ni, mereka tak kerti apa. Orang pegang syarikat itu katanya, dulu ada kata saya punya. Sebab tu saya dalam interview dalam televisyen di London, dia berkata pasal apa interview di London, takkan televisyen Malaysia ada interview. Saya sebut 70% daripada Real Mile dipegang oleh Dr. Mahathir, 30% oleh pengarang dan pengurus. Saya tak ada apa.
Saya kata boleh buka. 70% itu harga dia 500 juta ringgit. Satu syarikat. Dr. Mahathir kata tak apa. Dia kata bukan dia punya, UMNO punya. Saya nak tanya lah, macam mana UMNO boleh ambil? Saya pun tak tahu. Saya timbalan Presiden UMNO. Oi, saya kata baru aku tahu banyak syarikat ni 500 juta. Hak satu lagi 800 juta. Hak satu lagi 1 bilion. Hak lagi 1 bilion. 4-5 bilion ni yang ketua cawangan UMNO tak pernah apa? Hang tahu apa? Yang semangat pulun tengah mati ni apa dia ni? Orang atas duk kutip ratus-ratus juta, yang hang pulun duk maki orang ni pasal apa? Saya nak nasihatlah kawan-kawan saya dalam UMNO ni, ketua-ketua cawangan tu namanya bubar. Kemudian tubuh keadilan ke PAH ni juga baru boleh jadi. Ini yang saya sebut ni baru sikit. Tak sampai 1%. Tak sampai 1% apa yang berlaku. Saya sebut di tempat lain dulu. Ini tol, harga tol naik. Tadi pasal tanah dah disebut dah. Amiruddin dah sebut pasal tanah. Saya nak sebut tol. Bayak ni tol. Tol Lembaga Utara Selatan. Pasal apa kita nak bayar? Pasal apa masa saya Menteri Kewangan daripada tahun 90 sampai 98 sekali pun saya tak pernah naik tol. Awak saya tak kerti nak jaga ekonomi negara. Awak mereka tak minta nak naik. Mereka minta. Mereka lobby macam-macam mesti naik sampai mai jumpa saya. Kata Datuk Seri, tolonglah kami nak kena naik juga tol, kalau tidak kami jadi hadapi masalah. Saya kata ada masalah apa? Rugi ke? Dia tak, untung. Lepas tu nak naik pasal apa? Pasal kos dia tinggi. Kos apa? Kos buat jalan. Macam mana boleh tinggi? Dia sebutlah 90 juta sana. Saya kata baik. Pasal apa kos tinggi sangat? Oh, dia kata jalan elok. Tak macam jalan JKR dulu. Okey. Tapi pasal apa lebih daripada biasa? Tiap batu sampai 10 juta atau 8 juta ringgit tiap batu. Lebih daripada kos anggaran biasa. Sebab dia kata kita nak perelok. Baik. Potong 1 juta, tinggal 7 juta. Tiap batu, berapa ribu batu tu ada? Ratus juta ni macam mana boleh tambah kos? Dia jawab dekat saya. Saya nak abang tuan-tuan. Dia jawab dekat saya, kita kena bayar. Bayar dekat siapa? Bayar kepada pemimpin-pemimpin politik Barisan Nasional. Saya marah dekat dia masa tu. Saya kata, you fikir I Menteri Kewangan nak sign, hang bagi menteri darah orang kaya perasuah tu, nak suruh aku sign, nak suruh orang kampung bayar. Hang salah orang, hang fikir menteri-menteri lain. Ya. Itu sebabnya orang-orang ini kemudian kempen lah. Penjatuh saya. Awak saya menyesal tak? Kerja saya. Masuk penjara, tak apa lah. Macam mana? Lebam-lebam lah. Ya. Tuan-tuan gelak lah saya yang teruk. Ya. Tapi tak apa. Tak ada. Saya gunakan masa tu untuk istighfar kepada Allah SWT, mengaji sikit lagi, baca Quran lagi, renung sikit sebanyak, baca kitab nama tinggal masa tu lah kan. Kalau tidak, tu ada juga lah kadang-kadang ni kan. Ustaz Azizah dah tak ada cerita lah. Menyanyi pagi-pagi sementara beli ayam, menyanyi lagu Azizah, dah teringat kat dia. Dah teringat kat PAH sikit, menyanyi lagu Engkau Laksana Bulan. Itulah. Bila teringat kita kena godam sikit tu, mengapa aku disiksa. Biasalah. Teringat kawan, dos tenaraha. Ya, tapi bukan saya terima. Saya reda dengan ujian daripada Allah SWT. Dan saya bersyukur, terutama lagi sekarang. Karena bila saya keluar, alhamdulillah. Saya keluar, saya bukan habis. Dia ambil kereta, ambil pencen, semua tak ada apa. Jawatan tak ada. Tapi saya bersyukur kerana saya rasa saya lebih kuat. Saya rasa saya lebih yakin. Saya lebih rasa bebas. Dan saya pergi mana-mana. Baik di Muassasah Darul Ulum ke, saya pergi Selatan Afrika, Indonesia, India, Dubai, Doha, menyempurnakan umrah dan ziarah. Saya rasa semua tempat tanpa kecuali, termasuk Hong Kong 2-3 hari yang lalu.
saya tengok sambutan yang diberikan kepada saya itu lebih baik daripada semasa saya jadi Timbalan Perdana Menteri. Jadi nak heran apa Timbalan Perdana Menteri ni Abang Maizat? Ya. Nak jumpa Kofi Annan boleh jumpa. Nak jumpa Perdana Menteri India boleh jumpa. Nak jumpa Presiden Bush boleh jumpa. Cuma saya tak berapa nak jumpa lah. Tak macam mereka. Tapi kita ni bila sebut Presiden Bush yang sebut, orang kata kononnya Anwar ni lah di Amerika, dia baik dengan Amerika. Ni UMNO akan mula kempen ni abang ni. Saya nak jawab. Tamanya saya nak cari rezeki Malaysia memang tak boleh lah. Mereka tutup semua pintu lah. Kerja apa pun tak boleh, syarikat apa pun tak boleh. Jadi saya ambil keputusan, saya keluar negara asal. Saya nak kumpul anak-anak saya bagi mengaji elok. Dah 6 tahun terpisah, masuk dengan Azizah ni. Jadi kita bulan madu lah Sat. Jadi dan untuk itu saya terpaksa mengajar. Saya di Oxford University, saya di Johns Hopkins University di Washington, dan profesor di Georgetown University Washington. Di samping itu saya memang banyak keliling dan terima jemputan untuk membagi pidato dan sebagai kerja jugalah. Macam malam ni memang tak bayar lah, bukan nak suruh bayar lah. Ni dia kata tak ada gaji, tak ada pencen. Kalau Mahfuz tak faham juga tu, tak bagi duit tak bayar tu. Bukan maksud dah. Sini lain. Kita sini kira khidmat, perjuangan. Tapi saya sebut kalau jemput macam di Hong Kong untuk semua pengarang-pengarang Asia, bahasa Cina dan bahasa Inggeris. Tu dia minta saya bagi pandangan. Saya kata apalah, bayang tambang saya, bayang allowance saya semua lah. Kemudian tiap bulan lah ni saya diminta ke Dubai atau Doha atau Bahrain atau Jeddah jumpa pelabur-pelabur Arab dan juga wakil-wakil kerajaan. Minggu lalu saya di Dubai kerana mereka bagi anugerah di Timur Tengah Middle East Excellence Award yang cemerlang. Apa dia tak apalah, bukan nak cerita pasal anugerah. Dah dapat tak cerita, saya ceritalah. Tapi saya jawab dalam majlis tu, saya kata sebenarnya cemerlang ni bukan tradisi barat. Kita orang Islam ni dalam rumusan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itqan fil amal, excellence dalam kerja kita. Dan saya masih ingat salah seorang sarjana almarhum Ismail Faruqi, dia menyebut bahkan Madinah itu yang diasaskan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu disebut ecumenical community par excellence, iaitu masyarakat, bukan masyarakat biasa, masyarakat yang terasnya itu akidah, masyarakat yang terasnya akidah yang membentuk akhlak dan syakhsiyah dan akhirnya tamadun. Sebab itu disebut bukan saja masyarakat, tapi masyarakat yang ada nilai, masyarakat yang ada kekuatan akhlak, masyarakat yang punya ruh perjuangan, masyarakat yang menggerakkan seluruh kekuatan ke arah excellence atau kecemerlangan. Nah, ini yang disebut. Jadi saya sebut gunakan majlis itu di depan syekh-syekh Arab dan anak raja dan pakar-pakar dan ekonomi ini untuk hal itu. Bulan depan saya diminta lagi ke dunia Arab untuk menyampaikan pandangan mengenai pengurusan ekonomi dan cara mentadbir ekonomi. Saya kata boleh, saya tolong sikit kerana saya ada pengalaman sikit. Tapi dia bayanglah, janganlah tanya apa-apa. Bila kita bagi keterangan tu, saya kata kalau nak urus ekonomi jangan kita terpegun dengan bangunan pencakar langit, jambatan paling panjang, bangunan paling tinggi, kota lebih hebat. Karena kalau kita lakukan itu, saya kata pernah seorang pemimpin umat Islam Indonesia, Bapak Muhammad Natsir menyebut, jangan sambil membangun kita robohkan. Kita bangunkan gedung, kita bangunkan bangunan pencakar langit, kita bangunkan teknologi,
tetapi kita robohkan moral dan akhlak manusia di dalamnya. Yang besar rasuah, yang besar menindas, yang besar riba, dan yang miskin, yang bawah, yang pekerjanya rosak akhlaknya. Jangan sambil membangun kita robohkan. Kita bangunkan bangunan dan gedung, kita robohkan akhlak manusia. Saya peringatkan Arab yang kaya. Yang ni nasib baik dia mau dengar juga. Kalau tidak dia kata nampak belajar banyak, dia tak mau dengar. Dia panggil lagi. Jadi benda pi. Lepas tu September pi lagi. Alhamdulillah. Kemudian macam yang pentingnya saya katakan dengan barat. Saya jumpa di Doha ulama besar Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Dia bawa ke rumah dia dan saya terharulah kerana dia anggap macam keluarga. Saya dengan Azizah pergi dan dia sambut dengan begitu baik sekali, dan seluruh keluarga dia makan dan solat, dan kerana dia kata sepanjang saya di penjara dia tak mau pijak kaki dia di Malaysia kerana kezaliman yang dilakukan. Sekali bila dia balik daripada Jakarta, dia singgah di Singapura untuk berjumpa marhum Ustaz Fadil Noor dan Azizah di Singapura. Dia tak mau juga pijak di Malaysia. Tapi dia cerita kat saya satu perkara yang saya cerita di Kelantan beberapa bulan yang lalu. Syekh Yusuf Qaradawi sebut kepada saya, dia kata pernah Dr. Mahathir mengutus beberapa orang ustaz, 3 orang ustaz utama UMNO ni. Saudara boleh agak tak payah saya sebutlah menteri dulu. Ustaz, datuk-datuk ustaz ni. Mereka mari nak jumpa Yusuf Qaradawi ni mewakili pandangan Dr. Mahathir untuk mengatakan Anwar ni bersalah, salah buat maksiat. Jadi Qaradawi tanya, lepas dia terang lagi ni masalah Anwar ni, jadi memang Dr. Mahathir dia ketua, dia tahu, dia ada bukti. Syekh Qaradawi tanya, enta ni mengaji di mana? Dia tahu daripada mengaji Azhar saja, dia tanya. Mereka pun jawab, kami Jamiah Al-Azhar lah. Okey. Depa di Azhar, depa tak belajar Al-Quran ke? Depa jawab, dah mula slow, dia tahu dah kan? Jawab pelan. Ya. Dalam tak ada disebutkan tentang ayat-ayat dan hukum dan selarang yang kamu belajar tu tentang fitnah dan qazaf dan tuduhan. Kemudian dia bagi kuliah 10 minit pada orang ini, depa pun balik riuk lagu tu je. Ni dia Ustaz UMNO nak bawa gini. Hak di atas, hak di bawah ni saya nasihat sudahlah. Tak usah duk hadari, tak boleh pergi mana dah. Sungguh. Saya bincang dengan Syekh Yusuf Qaradawi. Sebab iklim umat Islam, iklim politik dunia sekarang ini cukup rumit. Dan kita tengok beberapa dasar dan prasangka barat, terutama selepas 9 September, peristiwa 9 September di New York, bom bangunan World Trade Center itu menyebabkan kuasa besar terutamanya Amerika Syarikat terlalu tegas dan keras terhadap Islam. Jadi saya bincang dan Syekh Yusuf Qaradawi setuju. Dia kata memang tak ramai orang boleh berunding. Yang ada ni berunding ini, BP bercakap di kalangan ulama Islam bukan main garang. Bila jumpa Presiden Bush, ya setuju semua. Itu problem dia. Sebab itu Syekh Yusuf Qaradawi dan pemimpin-pemimpin gerakan Islam setuju. Dia kata, saudara boleh lakukan untuk memberikan pandangan untuk menyederhanakan hubungan antara Barat, terutama Amerika Syarikat, dengan Islam. Soal tak setuju dengan serangan terhadap Iraq, itu saya jelas. Saya bagi tahu kepada Paul Wolfowitz ke, saya jumpa dengan wakil
Timbalan Setiausaha Negara Amerika Zulik, saya kata saya tidak setuju dengan kehadiran tentera Iraq, tentera Amerika di syarikat di Iraq. Dengan tegas saya tidak tolak langsung. Tetapi saya katakan orang Islam ni dia tak musuh dengan Amerika. Dia musuh dengan kezaliman. Orang Islam ini tak disuruh menentang Amerika. Dia menentang kezaliman yang dilakukan. Dia tidak menentang bila Amerika kata kita mau kebebasan. Dia tak menentang Amerika bila disebut kita mau keadilan. Tetapi dia menentang Amerika bila kezaliman dilakukan. Bila dia tengok masalah Palestin yang tidak dapat diselesaikan kerana keengganan Amerika untuk bertindak tegas. Keengganan menyelesaikan masalah Iraq dengan undur tentera asing daripada Iraq. Dari sebab itu saya cuba lakukan. Orang-orang tertentu dalam kerajaan UMNO Barisan Nasional hari ini kata saya ni kononnya berlembut dengan Amerika Syarikat. Saya nak bagi tahu, saya bukan perangai macam mereka. Bila mai kepada orang kampung, bercakap kepada orang Islam, keras bukan main. Tapi bila jumpa Presiden Bush, saya ada bukti, saya tengok nota. Bila jumpa Presiden Bush, oh ya. Yes Mr. President, very good. Ya. Balik mai bercakap lain. Saya bukan macam itu. Bahkan saya ada bukti. Keluar Washington Post, majalah akhbar Washington Post hampir 2 bulan yang lalu, berita bagaimana kerajaan Malaysia, Perdana Menteri dulu dan Perdana Menteri sekarang menyambung bagaimana kerajaan Malaysia membayar 4 juta ringgit kepada suatu badan think tank pemikir di Washington sekadar memujuk mereka menerima pemimpin-pemimpin Malaysia supaya dapat diterima oleh Amerika. Terpaksa bayar 4 juta. Ada yang katakan 40 juta. Guna duit TNB, guna duit beberapa korporat dan duit kerajaan untuk memujuk Amerika berbaik dengan mereka. Ini yang dilakukan oleh mereka dan dia tuduh kita baik dengan Amerika. Ini sebab saya katakan jangan kita mudah tertipu dengan kenyataan yang sedemikian. Saya juga ditanya, ni macam mana dah keluar ni orang UMNO duk ajak masuk UMNO ni macam mana? Ada 1-2 orang yang takut, duk gaduh, jangan bagi orang masuk, orang derhaka masuk. Budak-budak lah. Saya tak mau layan budak-budak ni. Tapi saya nak tanya, orang UMNO ni duk main jumpa saya, betul? Kemarin dulu bekas Menteri Besar main UMNO jumpa saya. Sebelum itu ada ramai pemimpin-pemimpin UMNO, peringkat ketua bahagian, timbalan, wakil rakyat pergi jumpa saya di Oxford, di England. Ada 17 pemimpin UMNO sekali mari. Timbalan ketua bahagian, ketua peranangan, jantung kuasa bahagian. Saya layan dengan baik. Saya tanya apa hajat. Dia kata itulah Tuk Seri. Siapa timbalan yang bekas Menteri Besar ni kata, Allah serabut. Apa dia? Ni UMNO Allah tak boleh dah. Pasal apa tak boleh? Allah rosak habis dah. Tak ada semangat, tak ada kekuatan, duk kira buat duit, semua duk kira tak peduli dah masalah bangsa ni, soal bahasa tak peduli, soal rasuah tak peduli, soal agama tak peduli. Jadi nak suruh saya buat apa? Tolong perbetui lah. Perbetui apa? Tak perbetui lah parti UMNO ni. Saya kata macam mana nak repair? Tak, dia kata tak teruk. Dia kalau teruk saya kata kena overhaul. Saya kata kalau overhaul, kalau teruk sangat sampai dah karat dah semua, gear tak jalan, enjin rosak, nak overhaul ni, saya kata jual kereta tu kat Kelim Botol. Kemudian kita mula kereta baru kerajaan Malaysia ni. Saya kata naik kereta baru. Saya kata mai bersama-sama naik kereta baru ni. Allah, tepuk dahi masing-masing. Jadi tang tu jawab saya. Jadi tak usah bimbang lah. Orang duk tanya saya ni, amboi macam mana ni? Dia kata tak usah bimbang. Saya jawab kepada orang UMNO. Saya tak marah dia kerana ada dia rasa serabut. Tapi dia oleh kerana dah lama dalam budaya UMNO ni, Dr. Mahathir kata budaya kerajaan ni budaya rasuah lah ni. Siapa kata?
Kawan lama saya ni. Apa nama? Apa nama? Ha. Ya. Apa nama? Budaya rasuah. Budaya rasuah macam mana tak jadi? Budaya rasuah kerana pemimpin membiarkan rasuah jadi sistem. Kita buat keluar bukti menteri rasuah, menteri itu naik pangkat. Hak dulu naik pangkat, hak lah pun naik pangkat. Kita buat keluar bukti ketua menteri punyai 36 juta. Ini bukan fitnah, ni kertas hitam putih. Kita buat keluar nama akaun sekian, bank sekian semua. Buat keluar, Izam Mat Noor kena penjara. Menteri itu dia lantik semula jadi ahli majlis tertinggi. Kerana bersih daripada kepala sampai ke kaki. Apa nak jadi ni? Ya. Kemudian nak suruh saya bersih macam mana? Suruh saya pula lebih bersih. Dah sekali sudah dah serik dah. Tak mau dah. Apa buatlah? Tak mau dah. Serik. Betul. Kerja sungguh-sungguh. Betul. Saya abang Ustaz Izan tahu. Mahfuz tahu. Mahfuz tahu dia pergi kacau saya matang pau. Kita puluh sungguh-sungguh. Dah serik dah, tak mau dah. Saya nak abang, bukan daripada orang PAS ada ke, UMNO ke, keadilan ke, yang ada di sini tak pati, saya nak abang. Kalau nak suruh saya buat kerja tu, tak upaya saya. Saya lagi Tuhan bagi akal fikiran ni waras, nggak bisa Pak itu kerja. Sebab saya kata kita guna jentera bau. Apa yang susah sangat ni? Nak tinggal ni? Agama ke kita nak tinggal ni? Padahal kita dah tahu semua. Dia pun tahu. Ustaz-ustaz dia lagi pandai juga bercakap. Al-Islamu ya'lu wa la yu'ala alaihi ni. Dah tingginya Islam. Jadi bukan yang pati ni, betul. Saya faham bahawa ada orang UMNO ni dia ikhlas. Ada orang tua-tua UMNO ni dia masuk dulu dengan betul-betul nak bela nasib orang Melayu. Ada orang Islam memang betul. Tetapi dah nyata depan mata, dah tak boleh. Kerana rasuah sekarang ni lebih teruk daripada dulu. Kita ada angka. Saya ingat boleh jadi dalam harakah, kemudian kita boleh buat keluar ni semua. Rasuah 98 dengan rasuah 2004 lebih teruk lah. Persaingan 98 dengan lah lebih teruk lah. Lah ni kita kalah dengan Thailand dari segi ekonomi. Dari segi jurang perbezaan pendapatan kaya dengan miskin yang disebut Gini coefficient, jurang itu lebih melebar. Maknanya kalau dulu jurang kaya miskin tu tak seperti mana, lah ni lebih teruk lagi. Jadi siapa yang perintah ni? Rasuah lebih teruk. Kedudukan rakyat macam tu juga. Ini masalah ekonomi kita. Tahun ni, tahun depan kian gawat. Suruh ubah dasar, tak mau. Saya masih jalan tanggungjawab saya, walaupun saya bukan menteri. Jumpa pelabur-pelabur Arab, saya kata mai tak apa Malaysia. Bukan saya nak khianati. Pada dia boleh pergi negeri China, Hong Kong, Indonesia, India, pasal apa tak boleh mai Malaysia? Tapi puak-puak ni susah. Saya jumpa, saya pergi India, Perdana Menteri India Manmohan Singh ni bukan Islam. Dia panggil saya, dia jumpa, dia kata jumpa Saat lah, dia kata minta nasihat pandangan. Dia minta nasihat, dia kata boleh tak Anwar tolong tanya, bincang dengan pelabur-pelabur Arab dan Amerika, kalau boleh bagi tahu India ni kami duk ubah, kami nak berenteras rasuah, kami nak bangunkan negeri kami, teknologi dan sebagainya, boleh tak pujuk mereka mari ke India. Saya pergi di Indonesia, sampai sekarang beberapa orang termasuk timbalan Presiden dan Menteri-Menteri Indonesia hubungi saya minta kerjasama. Malaysia ni dah, sebab Menteri-Menteri dia semua pandai, sebab dia tahu kalau saya buat kerja tu, kata hampa kena berhenti duduk kerja, duduk punggah, duduk rasuah. Beli senjata dia sapu duit, bagi kontrak sapu duit, saham bagi ke anak pinak mereka. Fitnah ke? Saya ada bukti. Polis nak tanya mai, Badan Pencegah Rasuah nak tanya mai, tak tanya. Sebab tu Perwaja ni saya bentang di parlimen. Perwaja ni, kes Perwaja bukan 1 bilion 2 bilion. Rugi tanggungan masa tu 13 bilion dan sekarang ni sudah 19 bilion ringgit, 19,000 juta ringgit.
kita saman Tan Sri Eric Chia. Berapa juta? 30 juta ke 60 juta. Itu pun soal teknikal. Tak salah. Kalau tak jaga-jaga, saya ingat kalah kes ni. Pasal apa? Daripada dakwa lebih kurang lah. Yang kita yang dakwa dia berpuluh zukuh. Yang rasuah betul dia dakwa dia main-main. Jadi siapa nak percaya? Nak kunun orang tak tahu tak apa lah. Kalau kata saya fitnah, mai tanya lah. Kalau betul nak cari penawan, tanya saya. Tak mau jadi saya jadi saksi, tanya saya. Saya bagi keterangan. Saya dapat keluar bukti itu kepada polis. Polis pula dapat keluar Suruhanjaya baru ni. Laporan Suruhanjaya polis. Laporan Suruhanjaya Diraja polis. Tunjuk polis ini ganas, pukul orang, tangkap orang, terajang orang. Satu bab. Rasuah. Ada yang ketua polis yang pendapatan dia 34 juta ringgit. Menteri-menteri, Perdana Menteri, Timbalan Perdana Menteri lebih-lebih terkejut. Allah terkejut. Berapa? Ada ke pukul orang? Tak boleh. Hang tak tahu ke polis pukul orang? Yang mata aku lepas, hang tak nampak. Yang lain-lain ni lah buka. Kok saya seorang, ramai lagi, ratus orang. Ada kes orang India. Ini masa kita orang Islam kena ingat. Kita orang Islam ni tegak keadilan, dia tak kira kaum. Dia tak kira agama. Seorang wanita India ditembak, ditembak daripada kepala, dia bunting, mati dua-dua. Ini apa? Saya orang Melayu, orang Islam, saya tolak sebagai satu yang zalim yang dilakukan oleh orang yang bertanggungjawab. Patut dihukum orang, didakwa dan dihukum. Tak ada pendakwaan dihukum. Bila keluar berita, terkejut. Ada malam dan menteri jawab, macam mana? Ketua polis 34 juta, saya terkejut. Mana boleh? I'm shocked. Betul ke? Hang terkejut apa? Kadang hampa berlebih daripada tu. Terkejut apa dekat 34 juta, 300 juta apa tak terkejut? Betul ke tak tahu polis ni rasuah? Bukan semua. Ada polis yang baik. Saya tak hukum semua. Tapi betul ke kita tak tahu polis tu rasuah? Saya duduk di penjara 6 tahun. Saya pasti orang-orang pekerja asing ini masuk Indonesia ke Myanmar dan sebagainya. Masuk selai sepinggang. Kerja setahun ke, duit tak ada, apa pun tak ada. Selai sepinggang saja dalam penjara. Saya kata mana pi? Dia kata dia tinggal di lokap, dia kata tak ada. Habis semua. Tuan-tuan, bukan 100 orang, 1000 yang boleh buat macam tu. Yang ni hadari apa? Islam, negara Islam macam mana ni? Yang disebut negara Islam ni rasuah banyak. Negara Islam, kezaliman banyak. Negara Islam, jangan sebut Islam. Lebih baik kita tinggal nama Islam bagi Malaysia ini kalau kita tak sanggup tinggalkan kezaliman, rasuah yang paling parah. Saya tengok, saya tulis surat kepada Perdana Menteri Yang Amat Berhormat Datuk Seri Abdullah Ahmad Badawi. Perdana Menteri, saya kata, ini orang-orang pekerja asing ni dengan duk rotan. Jangan dia buat mereka ni sebagai hamba, ada pecacai kita. Mereka mai cari rezeki, tak mau ambil mereka, tangkap bos immigration, hantar balik elok-elok. Mereka ni manusia, bukan hamba-hamba. Saya kata, saya dulu juga pengurusi jawatankuasa kabinet mengenai pekerja asing. Kita tak buat kerja macam tu. Jadi oleh demikian, kita mesti ada sanggup perubahan. Ni nak gagah nak rotan ni pasal apa? Orang tak keluar, bulan 2 bulan sudah hantar balik. Lepas tu mai balik. Tahu pasal apa? Sudah tak tahu pasal apa hantar balik ni? Hantar balik pasal apa? Mai balik supaya ejen-ejen pekerja asing yang orang UMNO dapat duit. Jadi bila dia hantar balik, depa mai balik tu hangpa kena bagi pula RM4,000 seorang. Apa punya sistem ni? Cuba tengok siapa dia yang ejen pekerja asing ini. Anak menteri, bini menteri, keluarga menteri. Ya, nak sebut nama ni? Pelan Pilihan raya lambat lagi. Tapi orang kita ni, sebab tu tadi Ustaz Azizan kata, Mahfuz kata betul. Kita dengar, nilai lah.
Kalau sekat satu silap saya dalam kerajaan, saya nak abang, saya pernah dalam kerajaan. Kalau sekat satu dua silap tu kita tahu, takkan nak jatuh ke kerajaan kerana satu dua silap. Kita boleh perbetulkan. Yang ni dah sebut agama, akhlak, rasuah, perhambaan kepada orang. Semalam dalam majlis kita, saya jemput 2 orang tokoh daripada luar negara bersama saya dalam forum atau dalam ceramah di Kuala Lumpur. Satu Dr. Amin Rais dari Indonesia, Ketua Muhammadiyah. Satu lagi Kriang Sak, Senator Kriang Sak Canovan. Kriang Sak ni orang Buddhis. Dia kritik Perdana Menteri Thaksin kerana cara tindakan yang zalim terhadap orang Islam di Selatan Siang. Tetapi Kriang Sak juga kata tak boleh kita ambil ini puluh-puluh ribu orang Rohingya dan Myanmar termasuk orang Islam dan Yugotan. Dia kata tak boleh, ini bukan cara kita. Orang Buddhis duk ajak ni Menteri di Malaysia Hadari ni bahawa salah duk watan orang kan orang mai cari mana nafkah yang halal dan mai menterdarah untuk anak bini depa, hampa pergi menterdarah atas depa. Ini darah betul ni. Ini yang sebenarnya berlaku. Jadi kalau kita lihat semua perkara ni satu persatu, saya boleh senarai banyak lagi lah soal rasuah, soal penyelewengan lain, tapi cukuplah tekat ni supaya kita dapat nilai. Soalnya kita bagaimana sekarang? Orang tanya baik saya ni di Dubai, saya pergi London, saya pergi Washington lah. Amiruddin tanya. Dia sebenarnya dia nak tanya, tapi dia buat cara dia lah kan. Saya nak jawab, memang saya balik sebulan sekali, saya balik 2 hari pergi pula. Saya kerja, pendapatan saya cari rezeki yang halal. Nak buat macam mana? Saya nak tentukan keluarga saya dan semua kan agak kemah sikit. Tapi saya balik. Dan jangan memang saya ambil keputusan setakat ni ya, sampai bulan 12, insya-Allah awal tahun depan kita masuk dan kita lancar serangan habis-habisan untuk bawa perubahan di Malaysia ini. Insya-Allah. Ini penting. Jadi tak usah bimbang ada orang kata, oh dia dah pergi dah, anak-anak dia semua pergi dah Amerika, dia tak mau balik dah. Tak apalah, biar pergi dia kata. Balik. Tak balik, ni negeri aku tak? Masuk penjara aku dalam. Kalau saya takut daripada awal saya dah keluar, tuang lah. Buat apa nak tunggu duduk penjara 6 tahun? Lepas keluar baru masuk penjara, lepas keluar baru nak pergi tinggal. Baik saya tinggal awal-awal. Tak payah masuk penjara. Ambil duit menjadi apa? Kumpul-kumpul 400-500 juta duduk di luar. Senang lenang. Tapi nak berjawab dengan Allah Taala esok mampu. Jadi sebab itu kita nanti buat. Sebab itu penting, seperti mana yang dipesan oleh rakan-rakan kita tadi, penting kita gerakkan sekarang. Kita lawan jentera ni, jentera raksasa, jentera rasuah ni. Duit banyak. Sekarang ini siapa kontrol televisyen yang besar-besar ni? Semua tokai judi. Ananda Krishnan Astro. Kemudian baru ni pula Kerajaan Barisan Nasional Hadari bagi pula lesen kepada syarikat perjudian, buat pula channel baru televisyen Tan Sri Vincent Tan. Jadi macam mana nak suruh mereka simpati kita? Soal tokai-tokai judi nak suruh bagi peluang kat PAS bercakap, haram mereka tak buat. Mereka tahu kalau PAS naik mereka tutup lah. Tapi yang kita tanya ni, macam mana UMNO boleh terima duit judi, boleh UMNO boleh angkat syarikat perjudian, macam mana boleh UMNO dengan Islam Hadari boleh bagi syarikat perjudian kontrol media televisyen di negara kita ni? Yang ni kita nak tanya. Kalau dah kita tahu dan kita masih bersubhat, itu kita jawab sendiri. Memang tak ada perubahan, tak ada mungkin berlakukan perubahan. Sebab itu saya harap tuan-tuan dan puan-puan, saya malam ini memang saya cakap serius sikit. Kadang-kadang saya banyak melawak, memang malam ni kurang sikit melawak. Kita melawak masalah lain. Sebab saya duk fikir kita perlu ada kesedaran baru. Saya tengok orang kata tak boleh. Hari ini memang ramai. Sebab itu saya ucap terima kasih. Ramai juga kawan-kawan saya yang lama yang UMNO ni dah mula menjeberang. Tapi dia pelan.
dia susah. Dia fikirkan JKKK dia fikirkan kontrak dia fikirkan susah. Saya kata Allah, itu bila saya tanya sebab tu, dia yang jumpa saya dia kata tak boleh. Saudara bayangkan orang UMNO jumpa saya, dia kata dah tak boleh dah, UMNO dah rosak dah, tolong Ustaz. Tapi dia tak sanggup tinggal. Sebab apa? Allowance-nya, syarikatnya dan sebagainya. Tapi masih ada yang berjebak. Saya tengok ada perubahan yang cukup besar di Kelantan. Jadi Kelantan tu saya bimbang, orang kata orang PAS pasal masalah persaingan kecil sangat dulu. Dah. Saya tengok perkembangan di Kelantan ini mengejutkan. Semalam beberapa ketua cawangan UMNO daripada beberapa bahagian, 7 cawangan bubar, dan dalam tempoh 2-3 minggu ini 21 cawangan UMNO bubar, dan saya rasa gerakan itu akan berterusan. Dan saya pesan kepada Tunku Ni Aziz, kalau mereka bubar, masuk keadilan pun tak baik-baik, masuk PAS pun tak apa, jangan masuk UMNO balik. Ya. Jadi sekarang ni ada perubahan. Di Pulau Pinang, di Matampau saja, dalam tempoh sebulan yang lalu 1000 ahli baru Parti Keadilan. Ya. Dan ketua-ketua cawangan malam kemarin saya bercakap dia balik pulau, seorang ketua cawangan di Seberang Jaya, dia kata, saya kata, ada apa ni? Mai dengar saja ke? Dah apa? Saya geram tak ni buat apa? Dah apa yang dengar ni buat macam mana? Dah memang tak apa lah. Bagi saya sebulan saya bubar cawangan saya. Kena macam tu, kena ada kekuatan sikit. Jadi saya tengok ada orang kita nampak kadang-kadang dia malap sikit tu, ada tak apalah, musim dia sikit. Hari ini saya kata masalahnya terlalu besar. Tapi kita yang tentukan. Nak kata tak boleh urus ekonomi, tak ada pengiktirafan dunia. Saya memang bagi tahu kepada kawan-kawan PAS, jangan bimbang. Saya ke Amerika, ke England, saya tiap tempat ditanya, Anwar, you ni boleh nampak sederhana, yang you nak berkawan dengan PAS pasal apa? Saya jawab, awak ni PAS ni Taliban ke? Apa dia masalah dengan PAS ni? Saya kata biasalah, saya kawan-kawan ada yang setuju, ada yang tak setuju. Tapi dia progresif, dia boleh bawa perubahan, dia mau kerjasama dengan orang lain, dia terima kerangka perlembagaan, dia hormat hak orang lain, dia tak tutup gereja. Dia cuma mau orang Islam ni jadi muslimun hakikiyun, muslim yang baik. Dia tak bagi rosak you. Oh, dan nampak kadang-kadang kenyataan dia apa semua merusingkan. Ya, kata you baca kenyataan di mana? Di akhbar yang dikuasai oleh UMNO. Takkan oleh kerana you tak setuju satu dua perkara PAS ni, you nak boleh tutup kerasuah, kezaliman yang dilakukan oleh UMNO. You kata you mau kebebasan. Saya kata kat Amerika Syarikat, you kata you mau kebebasan. Pasal apa? You boleh biar UMNO yang menutup semua peluang untuk orang melaporkan berita yang adil dalam akhbar. Tak boleh. Di sini boleh muasasah. Buat tempat lain, berapa tempat saya pergi Bangi dulu dengan OCPD sekat, jalan sekat, semua sekat. Pasal apa? Tak ikut peraturan. Balik pulau 2 malam sudah memang dia bagi permit. Pagi hari tu juga kita ada program malam tu, tengah hari tu dapat permit. Saya kata ada permit tak ada permit, aku bersyarah macam tu juga. Ya. Jadi saya jalankan tanggungjawab saya, insya-Allah. Kerana saya anggap PAS sebagai satu parti, sebagai satu wadah penting dalam rangkaian kita bawa perubahan di Malaysia ini. Dan saya kata kepada kawan-kawan saya, termasuk di Amerika, termasuk yang bukan Islam, saya kata, apa reti saya ni nak bercakap bagi pihak orang Islam kalau badan-badan Islam, parti Islam tak ada hubungan sama sekali dengan saya, serupa dengan puak-puak lain lah. Baik bincang dengan Mubarak atau Musharraf atau Datuk Abdullah Badawi, cakap dengan mereka cukup, tak payah bercakap dengan orang lain. Tapi apakah Musharraf atau Mubarak itu mewakili sentimen Islam di Mesir? Tidak. Pilihan raya tak adil, media tak bebas, rasuah meluas, dan orang-orang Islam termasuk gerakan Ikhwan terus ditindas. Baru-baru ini ditangkap lagi. Saya protes, saya bantah keputusan itu. Dan baru ini bila Perdana Menteri Mesir datang ke Washington, memang saya dijemput untuk makan malam.
dalam majlis saya bagi tahu. Saya kata pasal apa yang tak boleh ada hubungan dengan gerakan Islam. You tak payah sokong dia, you biar you buat kerja you, dia buat parti dia, you bersainglah dengan cara elok. Pasal apa nak tindas dia? Oh, dia kata saudara tak tahu seorang Malaysia, depa ni semua ekstrim dan melampau, dia akan dia bawa huru-hara. Kalau dia menang dia rombak semua ni dan semua orang lain semua akan dienayai. Saya kata kalau gitu tengok ada perlembagaan, kita terikat dengan clause perlembagaan. Macam mana kalau kata kalau menang? Mana saya boleh kata tuan juga, kalau tuan menang rasuah lagi banyak. Ini sebabnya maka saya katakan dialog ini penting. Tapi yang lebih penting daripada ini semua, sebab itu saya kata saya kerja di luar ni sekejap aja. Tapi kerana lebih penting ialah jentera di dalam. Dengan semua fakta dan keterangan ini, kalau kita tidak mau bawa perubahan, tidak akan ada lagi perubahan. Kalau tanya saya, dengan pengalaman sikit saya ni, belajar daripada Ustaz Fadil, pengalaman berkawan dalam pergerakan di Malaysia dan di dunia, kalau tanya saya nak jawab, ini masa terbaik bagi rakyat Malaysia. Ada orang kata 99, saya kata tak. Saya kata ini mulai 2005, 2006, 2007, dan saya jangka pilihan raya 2007 sebab 2008 saya boleh bertanding. Jadi mereka buat sebelum saya boleh bertanding. Tak heran saya tak bertanding, tak apa, yang lain yang bertanding mewakili PAS keadilan tu kita bagi menang. Bila mereka menang, mereka atok lah, takkan mereka lupa saya kot. Tapi tak dikira kan, tentu menang-menang naik Azizah, dia kata tak apa, tahan dulu salah, tak dikira ya. Jadi oleh yang demikian saya harap, bukanlah maknanya ini masalah saya penting, tapi menunjukkan kita terima kenyataan. Ini orang duk kempen pasal pengampunan, saya pun tak tahu. Ada dapat, alhamdulillah, tak ada pun tak ada kisahlah. Nak ampun apa, dapat ampun okey, tak dapat tak apa, nak buat macam mana? Masuk macam masuk penjara rasuah. Orang tanya saya rasuah apa? Duit tak ada. Rasuah cakap dengan polis. Polis tu dah buat laporan lah dengan rasuah, dengan jenayah, dengan Suruhanjaya keluar lah, tak dengar. Tapi dah 6 tahun. Kemudian kes seks lepas bila sikit tahun tu. Bila lepas-lepas pun kena teruk dah. Tak ingat kan tuan-tuan, lupa. Saya kadang-kadang bila teringat nak tidur tilam tu, teringat tilam dulu. Naik tilam, turun tilam, naik tilam. Ni Azizah duduk belakang dengan anak-anak ni, aku kata ya Allah, tilam. Mana lepas tilam pula? Dengar cerita ada mani kata tilam. Ya Allah, mana mai pula? Rupanya tujuan mereka tu nak fitnah saja. Lepas tu bila kita bawa pakar daripada England dengan Australia, rupanya tak ada. Dia kata bukan, dia kata siapa kata? Lawyer saya tanya Cina pakar kimia ni. Dia kata bukan saya kata, polis kata. Awak polis mani siapa yang polis tahu ni? Ada kutip mani orang, kerja apa polis ni? Tengok. Jadi kadang-kadang dia terlintas juga, fikir juga. Jadi mana ya Allah ya Rabbi. So bayangkanlah saya ni bukanlah muda, saya dah anak 6 dah. Anak darah nikah pada dah. Tapi pak dia buat tilam naik atas, tilam naik bawah. Ya. Tu dia. Tu pun dia kata tak salah. Tak ada langsung kau nak rasa bersalah sikit ke apa. Tak ada apa. Memang betul pun. Ni dah tengok. Dunia tahu. Kenyataan terang macam tu pun nak dera saya sampai gelar ni. Nak dera sampai gelar ni. Tak boleh yang tu, tak boleh masuk universiti, tak boleh bercakap, tak boleh mengajar. Saya nak jadi profesor universiti dunia mana pun boleh terima, melainkan di Malaysia. Kerana apa? Kerana ini Islam hadari. Sudahlah, kalau sudah saya pun tak ada lah betul, orang tanya tu salah, betul dia. Sudahlah. Nak saya nak bangkit, nak merintih pun tak upaya dah. Sudah. Tapi pencen saya bagilah balik. Dah juga tak bagi, lantak pindah. Tak ada sebab itu rezeki aku nak bergantung situ. Saya cuma itu hak saya tu yang saya sebut. Tapi tak dapat, tak apa. Tak ada. Saya kerja tempat lain gaji lebih tinggi. Gaji profesor bukan macam Profesor Azizan. Dia kata sama-sama apa gaji dia sikit, gaji saya tinggi sana. Lawak lah. Betul?
Nak heran, gaji saya sebagai profesor di Amerika tu lebih tinggi daripada gaji menteri. Tapi duduk Amerika lah, biasa pelajaran nak setahun sampai 40-50 ribu lah setahun nak belajar kat sana. Jadi pergi main-main potong balik. Lagu tu juga. Tapi saya saja cerita di sini kerana saya ada orang tanya macam mana ni. Saya cerita sebab saya tak mau jadi isu fitnah. Orang bangkit, ada duit di luar, cek lah. Yang saya ambil ini semua khejala ni. Bersyarah di Dubai, bersyarah di Hong Kong, bulan depan bersyarah di Paris, di Brussels, sekali lagi pergi Dubai, bulan Julai bersyarah di Jepun, bersyarah di Taiwan. Itu dunia. Di muasasah tak apalah, kita ulang balik cara cerita. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, jangan lupa pesan saya, kalau kita nak bawa perubahan, kita kena gerakkanlah. Jentera kita ada, semangat kita nampak sikit lemah. Saya nampak, saya perhatilah. Kerana kita rasa tak boleh. Saya jawab dengan telahan, sudah kerenung dan kupandang, makin kerenung berdetup-detap. Sudah kerenung dalam kitab. Saya yakin insya-Allah round ini, insya-Allah round pilihan raya kali ini round kita. InsyaAllah. Syaratnya kita kejar. Jangan rasa susah. Betul. Saya tengok bercakap dengan orang Cina pun ada perubahan besar lah. Ada orang kata bilang, kita perlu sokong orang Melayu, kita perlu sokong orang Cina. Kita perlu muafakat yang cukup kuat di antara PAS dan keadilan. Kita perlu muafakat dengan kuat dengan masyarakat Cina, termasuk DAP dan badan-badan lain. Itu pandangan saya untuk kita bawa perubahan bagi Malaysia ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.